واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian yang berada di studio pada hari ini? Alhamdulillah saya ucapkan selamat datang daripada pelbagai lokasi yang akan dikongsikan nanti. Ustaz Tir, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fazal, apa khabar ini? Ramai hari ini Ustaz ya, bersama di Betul. studio dan juga saya alu-alukan yang berada di online untuk terus kita istiqamah bersama Al-Quran, penuh ceria, gembira dan sudah tentunya kita ingin sama-sama meneruskan pengajian kita daripada halaman yang ke-10 ayat 68 hingga 69. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kebaikan kepada semua yang berada di dalam studio pada hari ini Ustaz ya, dan juga yang berada di rumah. Macam mana Ustaz, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fazrul, kita pada hari ini di studio turut dimeriahkan lagi daripada sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa istiqamah dengan Al-Quran. Kita ada daripada yang pertama daripada College Al-Quran Sayyidina Ali Kaksa daripada Bukit Katil, Melaka. Orang Melaka. Masya Allah, orang Melaka datang hari ini, ramai pada orang Melaka. Kat mana orang Melaka ini? Alhamdulillah sihat Melaka. Oh, di sana Okay, Melaka. alhamdulillah, Melaka Masya di sana. Allah. Okey, baik. Okey. Yang kedua kita ada daripada penduduk Kampung Bentong, Keluang, Johor. Tempat. Orang kampung Safas ni. Oh, kampung saya dulu. Kan, saya dulu dekat Batu Tiga, sekolah kebangsaan Batu Tiga. Kampung Bentong ni lebih kurang dekatlah Ustaz ya. Apa khabar semua yang berada daripada Keluang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan yang selebihnya Ustaz daripada Kita ada juga daripada kelas Baiki Ngaji Selayang. Kelas Okey. nama dia, kelas Baiki Ngaji Selayang. Maknanya kelas ni saya boleh lihatlah. Maksud dia memang kelas Al-Quran yang sentiasa memperbetulkan bacaan, insya-Allah. Hari ini boleh tengok tadabbur pula Ustaz Fas. insya-Allah ya, dan kita ada grup istiqamah yang Ya. bersama sepanjang rakaman dan juga live kita, dan juga keluarga saya pun ada Ustaz. Keluarga saya ada sekali ya, bersama pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan bacaan daripada ayat 68 69. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan apa yang kita akan baca pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-68 hingga 69 ini, dialog Nabi Musa dan Bani Israel tentang sifat-sifat lembu yang perlu disembelih, dan kita akan belajar banyak permata cahaya daripada dua ayat ini yang kita doakan kita dapat baca dan kita hafaz dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita baca ayat 68 hingga 69 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Fazrul. Dengan mukadimah sinopsis kita pada hari ini, muka surat yang ke-10. Hari ini 2 ayat sahaja. Bahagian ketiga, muka surat 10 ayat 68 dan 69. Dan hari ini rasa gemuruh sikit Safas. Ya. Nak baca sebab ramai sangat ni. Depan, belakang, kiri, kanan semua ada orang Melaka ni. Ya. Dan semuanya orang yang sentiasa dengan Al-Quran. InsyaAllah. Maka insya-Allah kita sama-sama dapat fokus pada ayat 68 dan 69. Kena ada beberapa segmen. Selepas ini tajwid ataupun hafazan. Dan juga yang paling penting kita nak memahami ayat-ayat yang kita baca. 2 ayat sahaja pada hari ini. Ayat 68 dan juga 69. Jom sama-sama kita dengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat kepada kita semua, insya-Allah.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. Allahumma itulah bacaan daripada ayat yang ke-68 hingga ayat yang ke-69. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi dan juga tuan-tuan yang mengikuti mungkin dalam hati dulu ya ataupun juga di rumah yang mungkin dengan terang ya diikuti, dan selepas ini nanti kita akan mengulang balik semula kepada ayat yang sudah pun kita baca. Ayat 68 ini bila peristiwa ya bermula daripada ayat yang ke-67 itu adalah peristiwa Al-Baqarah ya, peristiwa Al-Baqarah iaitu lembu bertina yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalam perkataan Nabi Musa alaihissalam untuk disembelih ya, untuk disembelih. Dan sudah pun kita lihat dalam siri sebelum ini pada ayat 67 sehingga kan Nabi Musa menyatakan respon apabila mereka menyatakan engkau nak ejek kami ke, nak mempermainkan kami kah dengan arahan itu. Maka Nabi Musa menyatakan a'udzu billahi an akuna minal jahilin, aku ini berlindung dengan Allah daripada menjadi orang yang jahil. Satu, orang yang jahil bukan kerana dia tak belajar tinggi ustaz ya, tetapi kerana dia mengikut emosi dalam membuat keputusan. Satu, yang keduanya ialah apabila seseorang itu suka mengejek ataupun menyindir seseorang, itu tandanya seseorang itu sedang mengikut perasaan. Dan Nabi Musa sebagai seorang rasul, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang cikgu ya, kalau kita sebagai ayah, ibu ataupun cikgu-cikgu di sekolah, jangan selalu mudah untuk menyindir ustaz ya. Pasal kalau suka sindir, sebenarnya cikgu itu sebenarnya mengikut perasaan ya, ikut perasaan. Kalau salah dia cakap salah ajalah ya, kalau betul cakap betul, tetapi jangan disindir kerana ia adalah sebagai satu penyakit sebenarnya, penyakit jahil ya. Orang yang jahil adalah orang yang mungkin ada ilmu, mungkin tak ada ilmu, tetapi dia mengikut perasaan, dan itu yang kita belajar pada ayat 67. Baik, pada ayat yang ke-68 ya, apakah yang kita dengar sebentar tadi? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Bani Israel ini ustaz ya, satu tadi dia tanya kalau ayat 67 itu dia kata kamu ni ejek-ejek, dah dapat dah apa yang perlu dibuat. Mereka bertanya, tanyalah pada Tuhanmu ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Apa bendanya ya, apakah lembu betina itu? Jadi mereka bertanya soalan, satu ialah bagaimana mereka bertanya, mereka minta Nabi Musa untuk tanya pada Allah. Ini nak menceritakan bahawa mereka ini suka mempermainkan. Dia kata Tuhan kau, tolong tanya pada Tuhan kau. Bukannya mereka mengakui bahawa itu adalah Tuhan mereka. Jadi dia merasakan bahawa kehidupan mereka itu macam terasing sedikit. Dia rasa macam Nabi Musa ni satu geng, dan yang Bani Israel ini adalah satu pasukan yang sebenarnya ini menandakan mereka tidak komit ataupun betul-betul ingin mengikut kepada agama. Dan mereka bertanya,
yubayyin lana ma hi. Tolong ceritakan sikit. Ya, tolong jelaskan sikit apakah lembu itu, ya. Sebenarnya ustaz, ya, kalau nak ikutkan Baqarah tu dah jelas dah, lembu betina, kan. Dan itu adalah antara asbab surah ini diberi nama, iaitu surah Al-Baqarah. Tetapi mereka bertanya, jadi Nabi Musa, kalau ikutkan pada ulama tafsir, bukan sekadar Nabi Musa dapat jawapan terus. Nabi Musa perlu pergi ke Gua Tur, bertanya kepada Allah dan bertanya, dapat jawapan. Nabi Musa menjawab, qala innahu yaqulu innaha baqarah. Sesungguhnya ia adalah lembu betina. Yang pertama, la farid, iaitu tidak tua, iaitu tidak terlampau tua, dan wala bikrun. Bikrun ini yang tak melahirkan anak, maksudnya. Kalau farid ini terlampau tidak tua, kalau wala bikr itu tidak muda, ya, maksudnya taklah terlampau kecil sangat. Jadi kalau ikutkan pada penjelasan ialah bagi lembu betina yang baru sahaja melahirkan anak pertama. Jadi masih lagi segar, masih lagi kuat. Awanum baina zalik, di antara kedua umur tersebut. Dan di hujung itu ditekankan apa? Faf'alu ma tu'marun. Tidak digunakan perkataan fa'lamu, ya, ataupun fa'malu, tidaklah dinyatakan sila beramal, tidak. Apa beza amal dengan fa'al, ustaz, ya? Amal dan fa'al ini bezanya, amal ni kena banyak fikir. Ya, kalau baca Quran, ya, kita kena banyak berfikir, itu amal. Penuh dengan niat. Tetapi kalau faf'alu ini macam kita bernafas. Tuan-tuan yang berada di studio hari ini, ya, kalau ada baby ke, dia tak ada bercakap, tak ada fikir pun, dia terus dia bercakap, ya. Dia bercakap terus, itu namanya faf'alu. Jadi dia tak menggunakan pemikiran, tapi ibu ayah kena guna pemikiran. Bagaimana nak mendengar, nak memastikan kita diam ketika mendengar Al-Quran, itu perlukan kepada kesedaran. Itu namanya fa'malu, ya. Jadi di sini faf'alu ma tu'marun, buat saja apa yang diperintahkan, jangan banyak fikir, ya, jangan overthinking istilahnya, ya ustaz, ya. Jangan lebih-lebih sangat berfikir. Dan itulah ayat yang ke-68 yang kita nak baca sekali lagi untuk kita terus mengambil pelajaran. Silakan ustaz. Baik, kita nak pasak sekali lagi ayat yang ke-68. Pada ayat 68 Ustaz Fas, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, yang mana kalau kita berhenti, kita akan jadi bacaan tu mahi, hi tu dua harakat juga. Sebab ada setengah orang bila berhenti dia tak tahu nak berhenti macam mana, sebab ya tu ada apa? Ada baris. Ada yang baca ma hiya, ada yang baca mahi, hi tu dipanjangkan dua harakat juga. Mahi ketika wakaf sahaja. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Sadaqallahul Azim. Kita berhenti sebentar untuk kita sama-sama menyambung apakah pelajaran lagi daripada dua ayat surah Al-Baqarah. Baik, Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وبلا مشاء قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله. Surah Al-Nazim, kita bacaan daripada ayat 68. Kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada musim yang kedua, dan saya mengalung-alungkan kehadiran bagi rakan-rakan, sahabat yang berada di studio dan juga yang berada di rumah untuk sama-sama kita melihat sekali lagi pada ayat 68 ini soalan yang ditanyakan oleh Bani Israel. Ya, kita beri perhatian, ya, jangan kita ganggu dengan kita memberi perhatian kepada ayat yang ada pada ayat 68 ini. Apakah perkataan yang perlu kita fokuskan, iaitu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka bertanya kepada Nabi Musa, Ustaz, ya. Mereka bertanya, ramai-ramai ni dia cakap apa bendanya. Jadi mereka ni nak fokus kepada wahyu, tapi dia cuba nak ganggu dengan soalan-soalan yang diberi perhatian oleh Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa sudah menyatakan bahawa innallah pada ayat yang ke-67, sesungguhnya Allah dah perintah, ikut jelah, kan. Jangan pula mengapa saya tak nak buat, ya. Maka di hujung ayat 68 itu faf'alu ma tu'marun, buat sahaja apa yang diperintahkan. Dalam hidup kita, Ustaz, ya, kalau kita diberi perintah itu jalan saja, jangan banyak tanya, kan. Kalau kita banyak tanya mengapa pula saya kena ikut peraturan di mana, di kelas ke, di studio ke, di mana sahaja, itu adalah antara perkara yang diamalkan oleh Bani Israel. Dan perbincangan Imam Tantawi sebenarnya mengapa kisah ini dibawakan, ya, peristiwa menyembelih kepada Baqarah ini dibawakan dahulu sebelum bercakap tentang isu. Kita tak bincang lagi isu apa sebabnya kena sembelih Baqarah ini. Imam Tantawi menyatakan, ya, bahawa sebenarnya ia adalah untuk menarik perhatian, kan. Kalau kita pun, kalau ada orang cakap dia tu kena penjara lah berapa tahun, 12 tahun contohnya, apa saja kena penjara 12 tahun, kita akan tertanya-tanya, tetapi apa kesnya itu tidak lagi diketahui. Nanti kita akan baca satu. Yang keduanya ialah apabila bercakap tentang sembelih Baqarah, Ustaz, ya, Baqarah ini adalah lambang kepada berhala, ya, ataupun penyembahan yang salah di kalangan Bani Israel. Sebagaimana kita faham, ya, bagi tuan-tuan yang sudah pun mengikuti perbincangan tentang Bani Israel ini, mereka daripada Mesir. Mereka diselamatkan daripada Mesir oleh Nabi Musa dengan izin Allah daripada Firaun. Bila mereka selamat, pada waktu itu mereka tengok ada orang sembah berhala. Bila dah selamat daripada Laut Merah tersebut, dia kata Nabi Musa, buat macam mereka, ya. Mereka baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi terus sahaja nak menyembah kepada bukan Tuhan yang menyelamatkan. Pelajaran untuk kita, kadang-kadang kita dah selamat dalam kehidupan kita, dah ada gaji, dah ada keluarga, macam-macam perkara kita dah diselamatkan. Kadang-kadang orang masih lagi dia nak cari selain daripada Allah SWT. Masih lagi mungkin solatnya tak diberi perhatian, ataupun Quran dia tidak mahu dibaca. Jadi ini adalah pelajaran untuk kita, jangan sampai menjadi orang yang mencari berhala lain, satu, ataupun banyak songel, Ustaz. Banyak songel ini ialah mak ke ayah suruh buang sampah adik-adik yang ada kat sini, ya, ataupun untuk dalam satu syarikat, dia tanya banyak itu sebenarnya untuk bukan sekadar untuk mengetahui, tetapi dalam konteks Bani Israel ini untuk mengelak. Ada beza kalau kita tanya untuk mengetahui dengan tanya untuk mengelak. Kalau katakan belajar Quran, Ustaz, ya, mungkin pengalaman Ustaz berjumpa dengan pelajar yang bertanya untuk mengetahui dengan bertanya untuk mengelak. Mana boleh Ustaz kongsi sikit pengalaman? Ya, masya-Allah. Kalau dari sudut pengajian Al-Quran, memanglah
sebutan-sebutan ataupun makhraj dan sifat huruf penting dalam kita nak membetulkan, kerana daripada perkataan yang kita sebut, huruf demi huruf yang kita belajar dia membentuk perkataan. Dan perkataan tu menjadi ayat yang sempurna lah. Kalau silap menyebut perkataan tu, maka tidak menjadi makna seperti mana yang asal. Maka celoteh-celoteh tu memang ada lah. Kadang-kadang bertanya untuk beritahu kepada kawan-kawan yang lain untuk dapat pengetahuan. Okey juga. Tapi juga ada juga yang bertanya tapi untuk nak, sebab kadang-kadang benda-benda khilaf ni mereka suka di kalangan perkara yang khilaf, dan untuk mendapatkan satu benda yang kelainan lah. Okey, nak dapatkan kelainan ya. Benda tu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sekadar nak kelainan ya, bukannya kerana untuk belajar. Dan ini sebagai satu perkara dalam belajar Quran pun boleh berlaku dalam hidup kita seharian pun. Apabila diberi satu arahan ya, ditanya pula sebenarnya kalau saya nak buat perkara ini, saya kena buat sekarang ke ataupun kemudian? Kena buat saya seorang saja yang kena buat ke ataupun orang lain kena buat juga? Kalau kat tempat kerja ke ya, kalau adik-beradik tu, kalau anak-anak misalnya, kadang-kadang ada perkara tersebut yang tanya untuk delay, untuk tangguhkan apa yang perlu dibuat. Dalam konteks Bani Israel ini sebenarnya mereka bertanya, mereka nak mengelakkan daripada menyembelih perkara yang mereka pernah sembah, iaitu lembu betina. Dan dalam tradisi sekarang pun ada agama yang menyembelih kepada lembu betina, dan ini adalah antara agama yang terawal di dunia ini yang dibawakan oleh surah Al-Baqarah. Ini sebenarnya adalah makhluk biasa sahaja, sembelihlah dan hapuskan ya segala kesyirikan ini di dalam kehidupan. Jadi ini adalah pelajaran yang kita belajar daripada ayat 68. Dan lebih daripada itu, surah ini sebenarnya bila menyatakan tentang menyembelih ini, nanti kita akan lihat bahawa daripada darah lembu ini akan disentuh oleh Nabi Musa kepada si mati, dan ia akan bangkit kembali. Kerana ini adalah antara tema besar daripada surah Al-Baqarah, untuk percaya kepada hari kebangkitan. Allah berkuasa. Allah berkuasa, dan moga-moga dengan ayat 68 ini kita mengambil pelajaran. Buatlah apa yang diperintah Ustaz ya. Jangan banyak tanya, jangan melampau-lampau berfikir sampai kalau ambil air semayang tu Ustaz ya, dia boleh sampai setengah jam pun ada kalau yang was-was tu kan. Pasal apa? Pasal dia tidak mengambil pelajaran bahawa sebenarnya buat sahaja ya, bila kita buat sahaja, nanti insya-Allah Allah akan membantu kita untuk terus beristiqamah di dalam apa yang kita laksanakan. Dan ya, di hujung ayat 68 tu faf'alu, dia memang ada beza dengan fa'malu tadi ada beza Ustaz ya, iaitu faf'alu ni buat tanpa kita banyak fikir. Ya, tak payahlah fikir saya nak nafas, tak ada orang buat begitu kan. Saya nak kunyah, tak payah juga. Tak perlu tanya, terus buat je. Buat saja. Tapi kalau amal itu maksudnya ialah bila nak makan tu kita fikir kejap, oh nak makan bismillah. Itu kan berfikir kan. Itu adalah amal yang membawa kepada pahala. Tapi dalam kes ini pasal Nabi Musa tahu bahawa anak muridnya ini degil. Anak murid degil ini, cikgu kata kau tak payah banyak fikir, tak payah banyak songir, tak payah banyak soal. Jalan saja. Dan ini adalah pelajaran untuk kita lah ya, kalau kita berinteraksi dengan anak, kepada staf ataupun kepada mereka yang kita tahu dia memang bab songir banyak soal ini, bukan untuk mengetahui tetapi untuk mengelak. Dan ini membawa kita kepada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama ataupun perkataan pilihan hari ini adalah faf'alu ma tu'marun, yang kita ingin fokuskan pada perkataan tu'marun daripada perkataan amara, iaitu kata akarnya yang bermaksud perintah ataupun menyuruh. 284 kali disebut di dalam Al-Quran. Perkataan amara ini juga muncul dalam surah Al-Hijr ayat 65, surah An-Nahl ayat yang ke-50 dan surah At-Tahrim ayat yang ke-6, di mana apabila Allah perintahkan, Allah menggunakan perkataan amar Ustaz ya, perkataan yang diperintahkan. Dan dalam konteks ini tu'marun ini, kamu diperintahkan ramai-ramai. Jadi cabaran apa? Kadang-kadang bila ramai-ramai diperintah Ustaz ni, ada seorang bertanya saja, yang lain dah mula tak nak buat dah. Itu adalah isu yang perlu kita jaga-jaga. Jangan sampai kita jadi akhlak seorang atau dua orang yang memang spoil kepada sesuatu kumpulan, sehingga kan semua orang betul lah juga, kita tak payahlah kita nak ikut sangat pada peraturan kerana ada orang yang mempersoalkan. Dan ini kesan sosiologi ya, betapa dalam satu kumpulan yang ramai, 2-3 orang yang bertanya soalan songil ini saja pun ia sudah merosakkan satu masyarakat. Ayat 68 kita baca sekali lagi dengan mengetahui beberapa selekoh tajam bersama Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz.
Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul dan penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi sekalian. Pada ayat yang ke-68, sebelum saya bacakan selekoh tajam, sebagaimana disebut oleh Ustaz Faz, selekoh tajam tu maksud dia tempat-tempat yang kita perlu berhati-hati dalam kita menyebut kalimah-kalimah Al-Quran. Yang boleh saya kongsikan di sini, satu tempat pada ayat 68 hujung, faf'alu ma tu'marun. Faf'alu ma tu'marun. Yang mana ada dua huruf fa di situ. Pertama fa yang berbaris di atas, fa bertemu pula dengan huruf fa yang mati. Dua huruf yang sama. Pertama hidup baris atas, kemudian dia mati. Dari sudut makhraj huruf, mana-mana huruf, bila dua huruf itu bertemu, maka kita akan berulang pada makhraj ataupun tempat dia. Yang mana huruf fa ni tempat dia di bibir lah, di mulut. Gigi kacip kita menekan di perut bibir. Fa, fa, fu, fi, af. Gigi kacip menekan perut bibir. Bila sebut perut, di dalam lah, sebelah dalam. Dipanggil batnus syafah, perut bibir. Dia bukan di luar, bukan fa, tapi di dalam, di perut bibir. Kadang-kadang orang dulu kita biasa sebut, orang Melayu ni sebut fa, setengahnya sebut pa je lah. Pap alu ma tu'marun. Tak boleh sebut pa. Dalam huruf Al-Quran tidak ada pun satu pun huruf pa. Pa, pi, pu tak ada. Kita ada fa, fi, fu. Kalau dia bertemu, masa kita kena sebut dua tu. Faf, fa, fa baris atas, kemudian fa mati. Faf'alu ma tu'marun. Satu, dua, nak dengar sikit suara dekat studio ni. 1, 2, 3. Sekali lagi. Faf'alu ma tu'marun. Okey, yang mana huruf fa tu huruf yang mengeluarkan hamas ataupun udara lah pada makhraj. Ustaz Fas, mungkin dia sudut makna sikit. Ya, faf'alu ma tu'marun ini bila dah dinyatakan di sini, sebenarnya buatlah apa yang diperintahkan. Maksudnya no more question ustaz ya. Tak boleh, jangan soal lagi dah. Ini adalah kaedah Nabi Musa, di mana awalnya ayat 67 masih lagi diberi peluang kepada Bani Israel untuk bertanya soalan. Tapi bila soalan pertama sahaja itu menunjukkan bahawa mereka sudah pun degil dan nak mengelak daripada buat apa, maka dinyatakan faf'alu ma tu'marun. Apa yang kita faham? Nabi Musa menyatakan, buatlah kamu semua apa yang diperintahkan, jangan banyak soal. Dan itu sebabnya bagi bos, bagi cikgu, kalau soalan pertama yang anak murid tanya itu sudah melambangkan dia nak mempertikaikan, mempersoalkan kepada apa yang diperintahkan dan nak menunjukkan kedegilan, maka kita stop, berhentikan. Jangan bagi peluang dia bertanya lagi. Tapi apakah mereka berhenti? Kita sambung sebentar lagi. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insyaAllah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. نور الهدى وفنا بحسنه أحيانا. نور الهدى وفنا بحسنه
أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا صلى عليه مولانا اللهم صل على Ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah, salat Quran, salat dan juga infak, dan juga kita di studio pada hari ini kita ada ditemani oleh sahabat-sahabat Al-Quran daripada Kolej Al-Quran Saidina Ali Kaksar, dan juga daripada program Firmanmu di Dadaku. Oh, Firman di bawah Jabatan Agama Islam Melaka lah. Dipimpin juga oleh Fadil Ustaz Usni Ali Hassan, yang merupakan imam di Masjid Ar-Rahman Simpang Pulai, betul lah? Masjid Ar-Rahman. Ya? Okey, alhamdulillah. Di Melaka lah. Saya pun dah sampai. Dah sampai di situ. Insya-Allah. Mudah-mudahan Ustaz Fazrul satu hari nanti kita ke sana My Quran Time insya-Allah. Baik juga sahabat-sahabat daripada penduduk Kampung Bentong Keluang Johor, orang Johor, alhamdulillah, dan juga kelas baiki ngaji Selayang, dan juga kita seperti biasa kita ada kumpulan istiqamah kita yang sentiasa hadir menemani kita semua, dan juga tak dilupakan penonton-penonton di rumah yang terus yang penting kita bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. Hari ini 2 ayat. Sekarang ni masuk segmen kita nak belajar sedikit tajwid dan juga hafazan. Baik, pada ayat 68 mungkin kita lihat di slide kita, kita ambil satu hukum untuk sama-sama kita bincang ataupun kita ulang kaji. Iaitulah menyempurnakan hukum idgham bila gunnah dalam ayat yang ke-68. Ada 2 hukum idgham bila gunnah. Yang pertama, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, dan juga ayat qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridun. Okey. Idgham bila gunnah. Kita lihat nama dia apa? Idgham bila gunnah. Apa maksud idgham? Idgham apa maksud dia? Sebab bila kita tahu maksud idgham, itu merupakan cara bacaan hukum tersebut. Saya suka ajar kepada sahabat-sahabat, biar kita tahu bila sebut mat tu apa, jaiz tu apa, mufassil tu apa. Sebab kalau kita tahu makna dia punya nama hukum tu, itulah cara bacaan pada kalimah tersebut. Maka hari ini idgham. Idgham maksud dia memasukkan sesuatu. Sekurang-kurangnya bila sebut idgham je, kita kena bayangkan kena masuk. Masuk apa? Kalau dalam konteks yang kita bincang idgham bila gunnah ni berkaitan hukum nun mati ataupun tanwin lah. Di sini nun mati ke tanwin kat sini? Yubayyin. Hukum dia apa? Ni adalah huruf nun mati. Yubayyin. Asalnya yubayyin, nun mati. Kemudian bertemu dengan huruf apa? Huruf lam. Dan huruf lam salah satu juga daripada huruf idgham. Okey? Yang mana kita faham dahulu, idgham memasukkan sesuatu dalam sesuatu. Maksud dia dalam konteks ni memasukkan apa? Memasukkan nun mati ke dalam huruf selepas tu. Huruf-huruf idgham lah yang ada berapa tu? Yang ada 6 huruf idgham tu kan. Pecah 2 pula. Ada gunnah, ada bila gunnah. Mana yang pertama idgham kita dah faham. Memasukkan sesuatu dalam sesuatu. Masukkan apa? Masukkan nun mati lah. Nun mati ke dalam huruf selepasnya. Itu masuk idgham. Bila maksud dia apa? Bila. Orang kita walaupun tak belajar bahasa Arab, Ustaz Faz, dia sebut bila, la je, dah tahu dah masuk dia apa. Kan? La, kan? La. Dah kalau kita pergi Mekah tu, la tataharrak, jangan gerak. Kita tahu dah. Sekarangnya dia nak larang kita lah. Dia nak larang kita. La. Kan? Maksud dia tanpa lah kalau kat sini ataupun tidak boleh. Bila. Gunnah maksud apa gunnah? Gunnah kita pun tahu. Gunnah tu dah jadi bahasa Melayu dah, Ustaz Fah. Dengung. Suara sengau kat hidung tu. Maka sini idgham, maknanya idgham gini. Nun masukkan ke dalam huruf selepas itu bila gunnah. Tanpa dengung. Tanpa dengung dan tanpa boleh panjangkan dengung tu. Kalau kat sini, nun itu dimasukkan ke dalam huruf lam secara total je. Qalu da'u lana
rabbaka yubayyin lana ma hi yubayyin lana ma hi. Mana pergi nun? Nampak nun ada kat sini. Dalam sudut tulisan ada, dalam Quran, dalam resam ada huruf nun. Tapi nun tu hanya tinggal pada tulisan sahaja. Ada pun pada bacaan tak wujud lagi, sedikit pun tak wujud. Sebab ada yang baca. Sahabat-sahabat ada yang baca. Yubayyin lana. Dia masih lagi masuk hidung juga sikit. Dia tak nak tinggal nun tu. Dia nak ambil sikit. Padahal nun tu dah bukan sekadar mati. Dia mati dah. Dia kena masuk pula ke dalam huruf selepas tu lam. Jadi masukkan secara total semua. Makhrajnya, sifatnya dah dimasukkan ke dalam lam. Yubayyin lana ma hi. Begitu. 1, 2, 3. Yubayyin lana ma hi. Okey. Saya baca satu ayat, kemudian satu potongan, kemudian sama-sama penonton-penonton di studio dan di rumah tak lupakan untuk sama-sama kita ikut. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. 1, 2, 3. Yubayyin lana ma hi. 1, 2, 3. Yang kedua qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Yang kedua pula ini berkaitan dengan tanwin pula. Tadi nun mati, ini tanwin. Dia sekali, dia tak boleh pecah. Sebab tu kalau kita tengok dalam dia punya hukumnya, apabila nun mati ataupun tanwin, sama ada salah satulah. Okay, so kat sini tanwin pula berjumpa dengan huruf lam. Baqaratul la. Okey, tak boleh baca baqaratun la masuk hidung juga, tak ada. Suara tanwin tu, suara nun mati tu dah dimasukkan ke dalam lam. Sebab tu kalau kita lihat kedua-dua hukum ini, kedua-dua contoh ini, di atas huruf lam tu ada tanda sabdu. Tanda tasydid tu, ada tanda huruf sabdu, dia ambil kepala sin, kepala huruf shin. Kan shin kan ada kepala dia kan. Lepas tu ekor dia. Dibuang ekor tu, diletakkan sebagai satu tanda istilah untuk sabdu. Kan? Jadi ulama letak sabdu tu bukan ambil suka-suka je letak tanda sabdu. Tapi ada dia punya sejarah dia. Ambil daripada kepala huruf shin, dibuang ekor shin, dibuang titik shin tu. Kenapa tak ambil huruf sin je? Tak payah buang titik kan? Tapi ada sebab dia. Shin tu mewakili kalimah tasydid, syaddah. Maka diletakkan kepala huruf sin. Maka kita baca secara idgham nun ataupun tanwin masuk dalam lam secara total, bukan masuk sebahagian, masuk secara semua. Okey. Seterusnya saya baca satu potong ayat 68 kerana kita nak masuk segmen hafazan. Segmen hafalan. Saya tengok sebahagian tidak ada mushaf kat depan. Maknanya dah hafal lah tu. Okey, dah hafal, settle lah masalah kita hari ni. Sebahagian ada mushaf. Tak apa, sebab kita dalam sesi nak menghafal. Menghafal banyak cara. Ada yang menghafal melihat mushaf seorang diri. Ada yang menghafal melalui suara ramai. Okey? Ada yang menghafal melalui bila saya baca, didengar 2-3 kali. Sebab ayat ni dah diulang daripada awal lagi. Daripada awal kita bersiaran dah diulang-ulang. Sengaja diulang-ulang supaya memang kita dengar, kita masuk dan kita dah faham tadabbur beberapa kalimah daripada Ustaz Fas tadi. Okey, kita baca. A'udzu minasyaitanir rajim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. 1, 2, 3. Sekata semua suara Ustaz Fas. Maknanya semua hafal. Okey, sekali lagi sebab suara nak kena bunyi kuat. Okey, kemudian betul-betul teliti apa yang saya dengar, apa yang saya baca, perkataan yang saya sebut, ikut saja. Dengan lagu-lagu, intonasi pun ikut sekali. Okey. Qalu da'u lana rabbaka
ربك يبين لنا ما هي. Okay, sekali lagi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Potongan yang kedua, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. Okey, kita gabung di antara dua potongan ayat ini. Pertama, qalu da'u lana. Cuba sebut. Qalu da'u lana. Yang kedua, qala innahu yaqul. Qalu da'u lana. Qala innahu yaqul. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. إنها بقرة لا فارض ولا بكر. Baik, dua potongan ayat yang kita cuba menghafalnya. InsyaAllah kita akan ulang selepas daripada kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time,
Quran Salat Infak pada hari ini, dan saya mengalu-alukan kehadiran bagi semua rakan-rakan yang berada di studio dan juga yang berada di rumah, sama-sama kita meneruskan ya kepada ayat yang ke-69, dan sudah pun kita perhatikan pada ayat 68 sebentar tadi kita menghafal Ustaz ya, menghafal sebahagian daripada ayat yang ada. Kita boleh ulang-ulang bagi tuan-tuan yang daripada Melaka, daripada Johor ataupun daripada mana lagi Ustaz, daripada apa nama ni, rumah baiking Haji Selayang. ya, Selayang. Okey, ataupun yang akan balik kampung ke, yang akan bercuti terus nanti dalam perjalanan, boleh saja ya mengulang qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, ya, hiya itu merujuk kepada Baqarah ya, kepada lembu betina ya yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan ayat 68 sebentar tadi kita bila menghafal tadi, qala innahu yaqul, katakanlah ya, dia berkata, innahu yaqul, dia berkata. Siapa yang dia itu? Ia merujuk pada Tuhan maksudnya. Nabi Musa perlu menyatakan, Allah yang menyatakan innaha baqaratun, sesungguhnya lembu betina itu adalah la faridun wala bikr, iaitu tidak terlampau tua dan tidak terlampau muda. Jadi ini adalah satu perbincangan oleh Imam Qurtubi. Dia menyatakan bahawa kalau ayat 67 itu umum Ustaz ya, umum, iaitu mana-mana lembu sahaja, tetapi ayat 68 itu menasahkan, dia mansuhkan kepada ayat 67, iaitu bukan umum lagi. Kali ini mestilah tidak tua dan tidak muda, dan laksanakan sahaja apa yang diperintahkan. Dan adakah mereka berhenti daripada bertanya? Itu sebabnya kalau anak murid, kalau soalan pertama itu sudah nampak kedegilannya, kita potong ya, buat sahaja, tersilap tak apa, yang penting buat sahaja, berbanding dengan tanya dan tanya dan tanya tapi tak buat-buat juga Ustaz kan. Ini adalah satu penyakit dalam diri manusia. Apakah sambungannya? Ayat 69 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik, insya-Allah kita baca ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-69, mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, dia Allah berfirman bahawa lembu itu adalah lembu betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi pada ayat 69 Ustaz, bukan mereka berhenti begitu sahaja, dah suruh buat saja. Kadang-kadang ada orang banyak soal ini kerana dia nak pastikan benda itu betul-betul. Tetapi poinnya apa? Poinnya ialah bila disuruh untuk buat dahulu. Baca Quran Ustaz kan, baca dulu, tersilap nanti cikgu tegur. Tapi kalau katanya alif itu macam mana, a, i, macam mana, mesti lidah ke sini ke situ, banyak sangat tanya, tak buat-buat juga, akhirnya ia menyebabkan istilah penyakit overthinking ya, melampau dalam berfikir, dan ia boleh menyebabkan stres di dalam kehidupan. Ini salah satu daripada penyakit mental yang sebenarnya perlu diuruskan, dan sudah pun kita belajar pada ayat 68. Ayat 69 mereka meneruskan pertanyaan. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, tanya pada Tuhanmu wahai Musa, warna apa? Ya, warna apa pula lembu tersebut? Sebenarnya boleh je pilih lembu mana-mana Ustaz ya, tapi mereka bertanya ini, Nabi Musa perlu pergi ke At-Tur dan bertanya pada Allah, datang balik dan memberi jawapan dalam bahagian yang seterusnya. Ini menunjukkan pelajaran apa? Cikgu yang sabar Ustaz. Cikgu yang sabar, cikgu yang tidak emosional adalah cikgu yang kalau perlu mengulang-ulang ya, mencari jawapan atas apa yang diminta oleh si anak murid, si cikgu tetap sabar. Kalau nak ikutkan Nabi Musa ni, kita dah belajar ya, nanti tuan-tuan kalau kita tengok kepada peristiwa Nabi Musa dibesarkan, pernah menolak seorang Kipti, Koptik di Mesir, sampai orang tu terbunuh.
Nak ceritanya badan Nabi Musa ini memang sasa. Cikgu yang sado ni kalau rasanya dia nak pelangkung ataupun nak pergi tumbuk dia anak murid sepak ke, memang sampai terhenyaklah si anak murid. Tetapi Nabi Musa sebagai seorang cikgu pada waktu ini tetap pergi bertemu Allah, mencari jawapan. Jawapannya apa? Qala innahu yaqul. Dia berkata, Nabi Musa bercakap, sesungguhnya Allah menyatakan innaha baqaratun safra, iaitu lembu betina itu adalah kuning, Ustaz. Macam baju saya ni, tapi bukan sekadar kuning macam ni. Faqi'un launuha, dia pekat sikit. Ya. Mengapa warna kuning ini diberi perhatian? Kerana lembu jarang warna kuning, Ustaz. Jarang warna kuning. Warna hitam ada, ya, warna putih putih dengan hitam tumpuk-tumpuk macam dekat New Zealand biasa kita tengok tu. Tetapi warna kuning adalah amat jarang. Dia amat glaring istilahnya. Dia amat mempersonakan. Lau tasurrun nadhirin, sehingga kan orang merasa kagum kepada lembu tersebut. Dia lembu, ya, satu, tapi tasurrun nadhirin ini dia menyenangkan dan mengkagumkan. Dia lebih kurang kalau orang anak-anak kita, Ustaz ni, dia tak pernah tengok, contohnya tak pernah tengok lembu. Bila dia tengok lembu dekat satu kawasan, dia akan tengok dekat tingkap kan, dekat tingkap kereta, cantik sangat. Tasurrun nadhirin ini adalah contoh bagaimana apabila kalau dekat dekat jalan raya tu ada kereta warna kuning, kita akan rasa kan. Apatah lagi kalau dalam kes ini warna lembu biasanya hitam, putih, Ustaz kan. Kuning amat jarang-jarang. Kalau kereta ada warna hitam, warna putih, tiba-tiba ada warna kuning, ianya adalah sesuatu yang rare, yang jarang, dan ini kesan kepada Bani Israel makin menyusahkan mereka. Sepatutnya mereka boleh pilih sembelih je mana-mana lembu, yang tua ke, muda ke, sudah pun susah, kali ini disusahkan lagi, dan ini menunjukkan apa? Menyoal pada perkara yang perlu dibuat untuk mengelak, sebenarnya menyusahkan lagi kepada kita, yang kita harapkan kita kalau diberi perintah buat sesuatu, terus sahaja ia dilaksanakan. Kita baca sekali lagi ayat 69, kita perhatikan apakah bahagian-bahagian penting agar kita dapat baca dan dapat mengambil pelajaran. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat 69. Biasa kalau kita belajar bahasa Arab, huruf-huruf warna kuning tu, safra tu kan. Bila sebut warna kuning, Ustaz Faz, kalau orang Terengganu dia kata color tu dia apa? Menyilau lah mata, ataupun kata orang Terengganu celah. Oh, celah. Celah tu maksud dia color tu dia orang kata memberi perhatian lah. Memberi perhatian color kuning tu lah. Dan memanglah sifat Bani Israel begitulah. Kita belajar daripada dulu sifat Bani Israel, yang supaya banyak kisah-kisah kedegilan dalam Quran ni. Mudah-mudahan kita tak jadi begitulah. Kita mempersoalkan sesuatu tapi tak buat pun. Kan? Itu dulu saja juga tak mengaji juga. Tapi gaya tanya tu masya-Allah, macam khatam sebulan sekali. Kan? Tapi itulah dengan Al-Quran ini macam Ustaz Fah sebut. Kita baca dahulu. Salah betul tu kemudian kita cerita. Kita akan betulkan bacaan. Baik. Kita nak baca ayat 69. Mudah-mudahan kita dapat pasakkan ayat ini dengan tadabbur sebentar nanti. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 69 membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama ialah sama-sama daripada dua ayat pada hari ini, kita belajar tidak banyak bertanya tentang perkara yang remeh-temeh ataupun untuk menunjukkan kedegilan dalam diri seseorang. Itu yang perlu kita elakkan.
Yang kedua, tidak degil dan sombong dalam menerima arahan. Apabila diminta untuk melaksanakan sesuatu, laksanakan terus. Dan kalau ada tersilap, kita doakan kita mendapat cikgu, pemimpin, ibu ayah yang akan menunjuk ajar sesabar Nabi Musa alaihi salam. Dan yang ketiganya, menjadikan doa sebagai tempat luahan dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Bani Israel ini degil tetapi masih lagi minta Nabi Musa berdoa, bertanya kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi lebih rendah daripada Bani Israel. Sama-sama kita doa pada Allah SWT. Allah memimpin kita dengan 2 ayat yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, bantulah kami dalam melakukan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, kurnialah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada sifat degil sebagaimana ayat yang kami baca pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami ayah-ayah yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ibu-ibu yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa istiqamah dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa beramal dengan apa sahaja diperintahkan oleh-Mu, ya Allah, daripada Al-Quran dan sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami sebagai pertemuan yang dirahmati, ya Allah. Golongkanlah kami orang yang sentiasa bertemu dan berpisah kerana-Mu, ya Allah. Kerana Al-Quran kalam-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita semua yang berada di studio ini untuk keluarga kita dan juga bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Terus kita istiqamah bersama Al-Quran, dan salah satu daripada kesan Al-Quran kita bawa dalam solat, dan kita juga akan banyak membantu salah satu peluang tuan-tuan dalam platform gerakan Al-Quran, tabung gerakan Al-Quran yang tuan-tuan boleh sumbang bersama. Dengan sumbangan ini sebenarnya ia menghidupkan kepada program My Quran Time 2.0 ini, dan juga kita doakan pelbagai program lain dalam negara kita, dan kita ingin membawa Al-Quran kepada seluruh dunia kerana kita tahu bahawa Quran diperlukan hidayah untuk menuju Tuhan yang Esa suatu hari nanti. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Saya ucapkan terima kasih pada yang berada di studio, dan teruskan kita doa dalam perjalanan balik nanti. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, terus kekal bersama My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين